Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu yang lepas-lepas kita dah cover tentang bab satu. Apa yang perlu dalam bab satu? Okey, yang saya rasa susah sikit dalam bab satu tu ialah penyataan masalah dan latar belakang kajian lah. Okey, yang lain tak ada masalah kan? Okey, kalau ada apa-apa masalah nanti boleh contact saya, WhatsApp saya tanya. Okey. Hari ini saya nak cover balik kelas kita untuk cuti Nuzul Quran ni. Okey, cuti tapi saya terpaksa habiskan bab kita. Jadi saya record video ni untuk rujukan awak. Okey. Hari ini saya nak terangkan tentang bab 2 iaitu tinjauan literatur. Okey. Ini bab 2 ya, tinjauan literatur. Okey. Kita nak tahu apa yang dikatakan tinjauan literatur. Okey. Selain daripada tinjauan literatur, awak akan jumpa kajian literatur ataupun sorutan literatur. Okay, sama je mana tu, tinjauan literatur ke, kajian literatur ke ataupun sorutan literatur. Sama je. Okey. Ia merupakan satu aktiviti membuat rujukan secara kritikal dan sistematik ke atas dokumen-dokumen yang mengandungi maklumat, idea dan data yang berkaitan dengan kajian yang akan dikaji. Lebih tepatnya lagi kita merujuk kepada artikel-artikel pengkaji lain yang mirip hampir sama dengan kajian kita. Kalau tak 100% sama pun hampir sama. Tajuk yang sama, nak mengkaji aspek yang sama ke, ada mirip sikit dengan kajian kita walaupun tak exactly macam kajian kita. Okey. Ini artikel-artikel pengkaji lain itu yang kita nak kaji. Kita akan korek maklumat daripada artikel mereka tu dan menjadikan ianya sebagai informasi dalam kajian kita. Okey. Kita tengok tujuan tinjauan literatur ni ialah tinjauan literatur ni aspek penting tu dalam penyelidikan. Mesti ada, tak boleh tidak ada. Sebabnya kita akan buat tinjauan ni ke atas kajian-kajian yang lepas oleh pengkaji-pengkaji lain untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan kajian kita. Itu sebab kita kena cari artikel yang mirip dengan kajian kita supaya ia memudahkan kita untuk buat kajian kita. Okay, sebagai panduan kepada kita nak buat kajian kita kan. Bukan kita bermaksud kita tiru kajian dia, tak. Kita gunakan maklumat, contoh macam teori dia, mungkin boleh guna untuk kita, instrumen dia, kita boleh gunakan untuk kita. Cuma hasil dapatan kajian tu bergantunglah kepada kajian masing-masing kan. Okey. Okey, maklumat-maklumat utama yang dirujuk dalam kajian lepas. Okey, kita ada satu artikel kajian lepas yang hampir sama dengan kajian kita. Apa benda yang kita nak korek daripada artikel tu? Maklumat yang kita nak dapatkan daripada artikel itu. Yang pertama adalah kita nak tengok teori dia. Dia guna teori apa? Okay, contoh perkembangan sosial kanak-kanak. Okay, apa teori perkembangan sosial yang digunakan? Kita boleh gunakan juga. Kemudian maklumat mengenai reka bentuk kajian. Okey, katalah dia buat soal selidik. Soal selidik. Jadi kita boleh juga guna soal selidik. Sesuai lah dengan tajuk tu sebab artikel dia publish. Maknanya sesuai lah reka bentuk tu. Lagipun kajian dia tu dah release kan, dah habis, dah siap. Okey. Kemudian yang ketiga ialah maklumat mengenai kaedah mengumpul dan menganalisis data. Apa kaedah dia nak kumpul data-data dan juga nak analisis data tu. Kita kena tengok benda tu. Kita boleh gunakan kaedah yang sama dalam kajian kita. Kan senang, tak payah nak pening-pening. Ni nak buat kaedah apa, soal CD ke, temu bual ke macam mana. Kita cari je artikel-artikel lepas yang mirip dengan kajian kita untuk kita bukan tiru tau, sebagai panduan kepada kita. Okey. Kita tengok apa kalau maklumat mengenai teori ni apa benda yang kita nak cari. Okey. Tidak kira apa jua perhubungan antara konsep-konsep dan suatu fenomena yang dikaji, perhubungan tersebut harus boleh dikaitkan dengan teori formal. Okey, setiap kajian, semua kajian yang ditulis, semua kajian yang dibuat mesti ada sekurang-kurangnya satu teori formal yang digunakan sebagai panduan. Okey. Dengan kita buat tinjauan literatur ni, pengkaji dapat menentukan teori formal yang berhubung kait dengan adil.
Contoh, kita sedang mengkaji satu topik berkaitan perkembangan sosial. Okay, perkembangan sosial, perkembangan tingkah laku. Teori apa yang kita nak guna? Mungkin teori behaviorist. Okay. Kan? Teori behaviorist. Okay. Itu yang paling sesuai. Kita boleh ambil teori itu. Itulah teori formal dia. Okay. Berpandukan teori formal yang telah dikenal pasti itu, pengkaji akan lebih yakin tentang perhubungan antara konsep-konsep dalam fenomena yang dikaji dan seluruhnya dapat menyatakan dan menerangkan idea kajian dengan lebih jelas dan teliti. Jadi kita ambil je teori tu kita faham. Okey, kita tengok. Dalam teori, setiap teori ada elemen-elemen yang dikaji. Elemen-elemen yang dikeluarkan. Elemen-elemen itulah yang kita nak kait dengan kita punya kajian. Kan? Okey. Maklumat, okey, kita nak tengok dia. Ni lagi maklumat mengenai teori. Contohnya, okey, seorang pengkaji kurang pasti tentang perhubungan antara pemikiran kreatif dan style pemikiran otak manusia. Merujuk kepada kajian literatur dan mendapati bahawa teori pemisahan otak menyatakan bahawa kemahiran pemikiran kreatif mempunyai salah satu fungsi otak, merupakan salah satu fungsi otak kanan manusia. Okey. Apa tadi? Teori pemisahan otak. Kan? Okey, pengkaji menggunakan teori formal ini sebagai asas untuk mengenal pasti perhubungan antara pemikiran kreatif dan style pemikiran otak manusia. Teori yang digunakan adalah teori pemisahan otak. Contoh macam tu. Okey. Teori itu mesti berkaitan dengan topik kita lah, dengan kajian yang kita nak buat. Okey. Okey, kita nak tengok tadi tentang teori kan. Okey, sekarang kita nak tengok maklumat yang kita nak congkel daripada artikel tu mengenai reka bentuk kajian. Okey. Pengkaji boleh mengetahui reka bentuk kajian yang digunakan oleh pengkaji lepas untuk membuat penyelidikan ke atas fenomena yang menjadi masalah kajiannya. Okey. Dia boleh rujuk artikel-artikel pengkajian lepas, artikel ke ataupun tesis ke disertasi pengkajian lepas. Kita nak tengok reka bentuk dia guna apa. Fenomena tu isunya hampir sama dengan kita. Dia nak kaji tu dia guna reka bentuk apa. Okey. Pengkaji dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan reka bentuk kajian tersebut dan seterusnya memilih reka bentuk yang sulit. Okay, kadang-kadang kita tengok orang pengkaji yang lepas guna reka bentuk ni. Tapi bila kita tengok dia punya instrumen, susun atur kajian dia macam tak cantik lah flow dia. Macam tak kena je reka bentuk ni. Okay, kita boleh buat perbandingan. Okay, reka bentuk mana yang paling sesuai dengan kita punya kajian pula. Tak mungkin yang dia punya tu tak sesuai dengan kita. So, kita boleh buat pilihan reka bentuk kajian yang paling sesuai. Okey. Sebenarnya tidak perlu mengikut 100% reka bentuk kajian lepas tu. Pengkaji boleh memilih reka bentuk yang lebih sesuai lah. Tak payahlah ikut dia satu-satu, tak wajib pun. Kita sebagai pencetus idea kita lah. Mungkin kita tengah blur, blank sangat, tak tahu kaedah mana. Kita rujuk pada artikel-artikel yang lepas tu. Yang mungkin boleh diguna pakailah. Okey. Contoh dia, okey. Pengkaji mungkin mendapati wujud kelemahan dalam reka bentuk eksperimental yang digunakan dalam kajian lepas. Dia baca artikel, dia kata ada kajian tu guna eksperimental. Kajian tu hampir sama dengan dia. Tapi guna eksperimental. Okey. Tapi dia fikir bila dia tengok dia baca-baca lagi, dia kata ada kelemahan lah dalam reka bentuk eksperimental tu. Okey. Dia pun mencadangkan reka bentuk yang lain seperti reka bentuk kuasai, eksperimental atau bukan eksperimental yang difikirkan lebih sesuai. Dia ada pilihan lah. Ini sebagai panduan saja. Okay. Selain itu, dalam sebuah artikel pengkaji lepas tu, kita nak dapatkan maklumat mengenai kaedah mengumpul dan menganalisis data. Okey. Melalui rujukan literatur ni, kajian lepas ni, pengkaji kita lah ya, dapat mengenal pasti kaedah mengumpul dan menganalisis data yang sesuai untuk kajiannya. Ini akan membantu pengkaji mengumpul, mengurus dan mentafsir data yang dikumpul dengan cepat, dengan tepat. Penggunaan ujian statistik yang sesuai dengan jenis data yang dikumpul adalah penting kerana kaedah analisis data yang salah akan membazirkan masa dan merendahkan kesahihan dan kebolehpercayaan kajian. Tengok tu. Kita dah tahu dia punya kaedah tadi. Kan? So sekarang kita tengok pula dia punya cara nak kumpul data macam mana. Soal selidik ke, temu bual ke, lepas tu macam mana pula dia nak
analisis data soal selidik tu guna apa nama SPSS kan, kita ada SPSS. Okey, SPSS tu macam mana caranya nak generatekan analisis data soal selidik tadi. Okey, kalau kita guna cara nak ujian statistik, kita nak tengok ujian statistik sesuai untuk kita analisis soal selidik tadi. Okey, kalau kita guna ujian statistik yang salah, kita akan bazir masa. Generate, tengok hasil kajian macam tak kena je kan. Dan membazirkan masa dan merendahkan kesahihan dan kepercayaan dapatan kajian kita. Ini sumber-sumber literatur, tak semestinya daripada artikel-artikel lepas. Okey, ada lagi beberapa sumber kajian literatur. Okey. Yang pertama, ada kajian literatur ni sumbernya dicatatkan dalam ekstrak, bibliografi, katalog, ensiklopedia, indeks dan jurnal. Itu antara yang ada maklumat-maklumat yang kita boleh dapat lah daripada ekstrak. Okay, kalau kita baca artikel atau tesis atau disertasi, kita baca ekstrak. Dalam ekstrak ini menjelaskan semua benda. Objektif kajian, tujuan kajian, cara kaedah kajian, teori dan juga implikasi, cara analisis data, semua ada dalam tu. Cuma kita tak boleh baca ekstrak semata-mata. Kena tengok isi konten dia juga. Kalau dah kita baca ekstrak, macam kena je ni dengan kajian kita. Okay, kita kena baca detail lagi. Kita teruskan membaca dah bahagian part-part finding dia ke, part metodologi dia kan. Okay. Selain itu, sumber literatur ini, penulisan-penulisan literatur ini macam artikel dan sebagainya tu dilaksanakan oleh organisasi. Ya, ada organisasi yang terbitkan artikel, ada individu yang terbitkan artikel, sama ada kerajaan-kerajaan ni macam pekeliling-pekeliling rasmi kan, kita rujuk keliling ke kurikulum ke kan. Pelajar PhD, master yang berkajian dan juga kumpulan profesional, jabatan-jabatan kewangan ke mana ke kan. Okey. Maklumat utama yang kita nak ambil tentang teori, reka bentuk, kaedah mengumpul analisis data dan hasil kajian. Kita nak tengok hasil kajian ni macam mana. Okey. Dihasilkan daripada kajian data empirikal, penulisan penilaian kritikal, penulisan sistematik dan logik. Dikomunikasikan melalui artikel yang ditulis itu dikomunikasikan macam mana? Macam mana dia sampaikan? Artikel tu macam mana? Dibentangkan sama ada dalam conference, seminar, laporan, buletin, akhbar, buku ilmiah, buku teks, tesis, artikel, disertasi atau kuliah. Itu cara dia nak bentangkan artikel dia tu. Okey, diperolehi macam mana kita nak cari artikel ni? Okey, sama ada media elektronik, Google search ke kan. Media bukan dia tu macam daripada buku, akhbar, jurnal dan buletin. Okey. Jurnal ni ada yang elektronik dan ada yang bertulis Okey. Macam mana nak memulakan kajian literatur? Okey. Kita kena tengok pada ekstrak kajian dan kertas penuh. Nak tengok dulu ekstrak kajian dan juga seluruhan kertas penuh. Sumber jurnal tu daripada mana? Jenis sumber terbitan dalam laporan literatur. Cara membuat rujukan, memilih dan menentukan variabel-variabel yang berkaitan. Ini cara nak memulakan kajian literatur. Yang pertama mesti tengok ekstrak kajian. Okey. Nak tengok ekstrak kajian lepas macam mana? Sumber jurnal tu dari mana? Jenis sumber terbitan dalam laporan literatur. Okey. Cara nak buat rujukan macam mana? Nak pilih kajian lepas artikel-artikel berkaitan dengan variabel kita je. Okey, kita nak tengok ekstrak kajian dan kertas penuh. Ekstrak kajian ni adalah suatu ringkasan kajian yang mengandungi. Okey, yang ekstrak ni kalau kita baca artikel depan sekali, lepas tajuk, nama penulis, author, bla bla bla, keywords. Okey, lepas tu terus ekstrak. Ekstrak ni ringkasan keseluruhan penulisan artikel tersebut. Dalam dia ada objektif, instrumen, subjek,
kaedah, prosedur pengukuran, hasil kajian, cadangan kajian dan implikasi kajian. Okey. Sebenarnya abstrak ni berfungsi sebagai bacaan pantas kita untuk screening suatu artikel. Kalau payah nak baca banyak-banyak. Kalau depan tu dah tak kena, reject terus. Kalau depan tu ada kena-kena sikit, kita further lagi. Okey, dalam abstrak ni kita boleh buat rujukan berdasarkan aspek-aspek berikut ya. Topik utama. Okay. Cari topik-topik khas yang mempunyai kaitan dengan kajian kita. Kita tengok, mula kita baca tajuk artikel dulu. Kita tengok topik utama dia bincang pasal apa. Ada tak kajian dengan kaitan dengan kajian kita. Contoh, jika kajian adalah berkaitan dengan style belajar dan berfikir, maka pekaji boleh mencari maklumat mengenainya dan merujuk kepada sumber maklumat dalam bidang pendidikan lah. Sebab dia berkaitan dengan style belajar, berfikir, memang pendidikan lah. So, kita kena cari sumber jurnal. Okey. Sebelum tu, artikel dan jurnal. Dua benda yang berbeza. Jangan kata, saya cari jurnal. Cari artikel. Apa dia artikel? Apa dia jurnal? Jurnal adalah satu kumpulan artikel. Semua orang tulis artikel masuk dalam satu jurnal. Dalam jurnal tu banyak artikel. Artikel ialah satu penulis saja atau dua penulis yang tulis tajuk artikel tu. Jurnal ialah sekumpulan artikel. Kena faham tu. Okey. Jadi tengok tadi kalau kita cari topik berkaitan pendidikan, kita boleh tengok jurnal pendidikan. Educational journal. Okey, contohnya daripada ERIC database. ERIC database ni dia memang kebanyakannya dalamnya adalah berkaitan dengan pendidikan. Okay. Kemudian kita nak tengok penulis utama. Okey, merujuk kepada pakar-pakar dan penulis utama, key authors dalam bidang berkaitan. Okey, ini mungkinlah kita pun macam tak banyak pengetahuan tentang penulis utama. Kita tak kenal ramai kan. Contoh di sini kata, kalau maklumat berkaitan dengan style berfikir, boleh rujuk individu seperti Torrance, Osborne dan Herman. Kalau awak ada kenal siapa-siapa pakar ataupun penulis utama yang berkaitan dengan tajuk awak, boleh terus direct dengan diorang. Maksudnya terus Google nama diorang akan keluarlah paper-paper mereka kan. Okay. Kemudian penyelidikan utama. Pengkaji boleh mendapat kajian yang akan dijadikan rujukan utama melalui ini ialah satu publisher. Publisher yang menerbitkan jurnal dan menerbitkan artikel-artikel. Dikumpulkan, dikategoriskan dalam beberapa jurnal yang berkaitan lah. Jurnal education, psikologi dan dalam dia tu semua. Dalam jurnal education semua yang berkaitan dengan education. Okay, antara yang famous ialah ScienceDirect, Scopus, UMI Dissertation Service dan ERIC Document Reproduction Service. Okay. Ada yang open access, maknanya awak nak baca dia free. Ada yang susah. Bila kita nak buka je PDF dia suruh access, suruh register. Itu tak payahlah. Ambil yang open saja. Bila kita klik, ada PDF, klik terus keluar artikel dia. Maknanya itu okey lah. Senanglah kita nak access. Yang dia minta mendaftar login, sign up, tak payahlah. Okey. Kita tengok sumber-sumber jurnal. Yang ini awak boleh rujuk ya. Okey. Kalau kata tak tahu nak cari jurnal kat mana. Kalau saya senang Google pun boleh. Dia akan keluarlah sekolahnya kan. Cari kalau kita Google biasa, dia akan keluar yang atas sekali sekolah. Sekolah ni ialah yang jurnal-jurnal yang diiktiraf lah. Okay. Sumber jurnalnya kalau di Malaysia ada sirimalaysia.com. Dia menerbitkan hampir 370 jurnal dan majalah. Okay. Dalam jurnal tu ada artikel. Ingat, dalam jurnal ada artikel. Okay. MyAIs menyerahkan 122 jurnal termasuk luar negara. Okay, yang siri Malaysia dalam Malaysia je lah. Okay, yang MyAIs ni termasuk luar negara lah macam. Okay, Outreach menyenaraikan 455 jurnal Malaysia dan luar negara. Okay, dia tu bawah tu ada website, dia boleh search kat situ. Dia orang biasalah, ada yang open access, ada yang kena bayar, ada yang kena sign up dulu benda lah kan. Okay, Scopus. Pengkalan data paling besar, petikan pelbagai disiplin. Ada psikologi, undang-undang, pendidikan dan sebagainya. Terbitan Elsevier ada 16,000 jurnal berwasit, referred journal. Yang paling banyak dia refer, yang paling banyak dia rujuk jurnal dia. Okay, daripada 4,000
penerbit antarabangsa. Okey, itu dia punya website. Nanti bolehlah klik nak tengok kan berkaitan dengan kajian awak. Okey. Jenis sumber terbitan dan laporan literatur. Okey, pekaji boleh membuat tinjauan literatur dan melaporkannya mengikut tahun terbitan. Ingat, seboleh-bolehnya pekaji harus merujuk kepada kajian-kajian lepas yang telah dilakukan dalam tempoh 5 tahun terkini sahaja. Kiralah, kalau tahun ni mungkin 2019, 2020, 2021, 2, okey, 2018 lah. 2018, 19, 20, 21, 20. Okey. Start daripada 2018 sampai 2022 sahaja. Okey. Jenis sumbernya yang terbitan yang diterbitkan. Sama ada awak dapat dari buku. Okey. Kalau buku dia akan bagi sedikit pelonggaran. Sebab buku ni dia dah lama, banyak yang terbit lama masih digunakan lagi. Buku dia ada sedikit pelonggaran. Kalau jurnal dan artikel, jurnal ni dalam dia ada artikel tadi. Dia ada, itu strict sikit lah. Sebab apa? Sebab kalau kita baca artikel tahun 2019, kemungkinan besar 2020 akan terbit jurnal yang sama tapi kaedah yang lain. Dia dah upgrade kan? Macam buku. Okey, buku kalau ada version yang edition yang ketiga. Baru ni ada edition tajuk yang sama tapi edition yang ketiga. Auto tu penulis tu upgrade lah, ada benda ditambahkan. Ambil version edition yang latest. Okey. Surat khabar. Surat khabar adalah sumber rujukan yang paling rendah sekali. Kalau boleh janganlah ambil surat khabar. Sebab surat khabar ni kadang-kadang ada banyak bias, banyak tipu. Wartawan tu duduk reka-reka cerita kan. Okey. Majalah. Okey. Proceeding macam proceeding mahkamah ke dan sebagainya. Seminar. Okey. Conference. Okey. Laporan kajian, tesis dan disertasi. Ini antara sumber-sumber lah. Okay, selain daripada jurnal dan artikel tadi, sumber ini juga boleh digunakan. Yang paling tinggi nilai rujukannya ialah jurnal, tesis, disertasi. Itu ialah paling tinggi rujukan. Biasa yang itu je orang akan rujuk. Buku mungkin boleh. Fakta-fakta, teori-teori mungkin boleh guna buku. Okay. Cara nak membuat rujukan. Okay. Sebelum pengkaji melakukan rujukan literatur dalam penulisan, pengkaji perlu menyusun kajian-kajian literatur secara teratur untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh berhubung verba-verba yang dilaporkan dan sama ada terdapat persetujuan tentang hasil-hasil kajian yang dirujuk. Okey. Ada 3, susun 3. Lepas tu awak tulis tajuk kajian awak. Tengok tajuk dulu, mana yang paling kena. Mana tajuk artikel paling kena, mana match dengan awak punya kajian. Pilih yang tu. Okey. Lepas tu senaraikan variabel yang ada. Okey, contoh mengkaji punca keruntuhan akhlak. Variabel apa yang ada? Keruntuhan akhlak dalam kalangan kanak-kanak. Variabel yang ada ialah keruntuhan akhlak. Saya bagi contoh. Okey, keruntuhan akhlak. Okey, tengok pada artikel tu ada tak dia bincangkan tentang keruntuhan akhlak? Kalau ada, pilihlah. Select dulu. Tarik dulu. Okey. Pengkaji boleh meletakkan maklumat-maklumat tersebut dalam bentuk jadual untuk memudahkan pengkaji membuat ringkasan laporan mengenai topik yang dikaji. Okey. Kita kena buat satu jadual untuk memudahkan kita merujuk kita punya artikel tu nanti. Sebab artikel ataupun penulisan kajian literatur dia akan menyokong bab 5 kita nanti, perbincangan. Apa hasil kajian kita tu, siapa yang sokong. Masa ni kita nak rujuk jadual yang kita buat ni. Rujuk tinjauan literatur ni. Okey. Macam ni jadual. Jadual ini dinamakan systematic systematic literature review lah. Secara sistematik. Contoh kita nak tengok dia kajian dia kata ringkasan hasil kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kreatif. Faktor yang mempengaruhi pemikiran kreatif. Okey, dia dah tulis dalam yang merah tu faktor-faktor mempengaruhi pemikiran kreatif. Tajuk dia. Sekarang kita nak cari faktor-faktor. Okey, yang ini adalah kajian lepas. Okey, dia ada 3 artikel sekarang ni yang dikatakan berkaitan dengan dia. Okey, dia senaraikan faktor-faktor. Awak kena senarai faktornya.
kita nak tengok adakah jantina, bangsa. Okey, saya ambil dua je faktor. Banyak lagi faktor. Okey, kita tengok jantina dengan bangsa saja. Adakah pemikiran kreatif ini dipengaruhi oleh jantina? Adakah jantina ni yang menyebabkan pemikiran kreatif seseorang tu? Adakah bangsa? Okey, kita tengok kajian lepas. Kajian pertama je ni dia dapat data daripada Dan B 2002. Kena tahu dalam artikel tu, okey, subjek kajian ni siapa? Kena baca lah, kena keluar ke lah. Pelajar College. Instrumen dia apa? TTCT. Itu adalah dia punya instrumen dia lah. Okay. Reka bentuk kajian, kalau instrumen awak tu soal selidik lah. Soal selidik ke apakah itu nama dia tau. Nama yang dia create untuk soal selidik dia tu. Okay. Okay. Reka bentuk kajian, dia buat quasi eksperimen. Okay, saya bandingkan tiga ni ya. Okay. Satu Dan B 2002, yang kedua Kim K 2001, yang tiga Torina DA 2001. Okay. Dan dia punya subjek kajian pelajar college. Kim subjek kajian dia pelajar college. Pelajar sekolah. Okay, yang Torina ni subjek kajian dia pelajar universiti. Okay, berbeza ada tiga golongan yang dia buat. Okay, instrumen pun berbeza. Ada yang Dan dengan Torina tu sama, dia punya instrumen TTCT, TTCT. Yang Kim ni lain. Reka bentuk kajian dan kuasa eksperimen. Okay, manakala Kim eksperimental. Yang Torina dia buat tinjauan. Beza dah tu. Okay, kita tengok hasil kajian pula. Dan kata jantina mempengaruhi dan kata jantina tidak mempengaruhi pemikiran kreatif. Tapi Kim kata ya, jantina mempengaruhi pemikiran kreatif. Torina pun kata tak. Torina sama dah dengan Dan. Dia kata tak mempengaruhi. Jantina tak mempengaruhi pemikiran kreatif. Kita tengok bangsa. Okay, kalau bangsa menurut Dan, faktor ini mempengaruhi pemikiran kreatif. Bangsa dia mempengaruhi pemikiran kreatif. Kreatif tak kreatifnya orang tu depend pada bangsa dia. Okay, Kim kata tak mempengaruhi pemikiran kreatif. Sama juga dengan Torina, dia kata bangsa tak mempengaruhi pemikiran kreatif. Okay. Itu dua faktor je. Awak punya kajian awak selarat ke lah faktor apa yang lain yang ulang kat awak lah. Okay. Ikut tajuk masing-masing. Okay. Tempat kajian. Tempat kajian dia buat yang Dan dia buat di USA. Kim ni dia buat Korea. Torina ni buat di Malaysia. Di Malaysia. Okay. Bilangan subjek 211 dan Kim 98. Torina 1120. Okay. Ada ya justifikasi kenapa subjek je banyak ni. Kenapa subjek banyak ni? Siapa subjek banyak ni? Okay. Kalau kuasa eksperimen, dia ada dua grup. Of course, dua grup. Rawatan kawalan. Okay. Eksperimental, okay, bilangan dia sikit. Kalau kajian tinjauan ni soal selidik, dia punya sampel subjek dia memang besar. Memang banyak. Itu je bezanya. Okay. Okay, memilih dan menentukan variabel-variabel yang berkaitan. Macam mana kita nak pilih variabel-variabel berkaitan? Kita tengok balik tajuk kajian kita, apa variabel yang ada. Dalam setiap penyelidikan, pengkaji perlu memilih dan menentukan variabel-variabel yang akan ditukar. Ini yang akan diukur. Kita keluarkan variabel-variabel yang ada dari tajuk kita tu. Okay. Dia boleh merujuk kepada kajian lepas untuk menafsir variabel-variabel utama yang dikaji. Okay. Nak kena pasti variabel yang digunakan dalam kajian lepas yang sama dengan kajian kita. Okay. Contoh dia kata apa variabel ni ada. Perkembangan keruntuhan akhlak. Okay. Tengok dalam kajian lepas ada tak temanya tentang akhlak. Ada tak ada? Okay. Merujuk kepada teori dan model yang digunakan. Okay. Merujuk kepada soal selidik dalam kajian lepas untuk mendapat idea mengenai variabel-variabel yang perlu diukur jika mirip dengan kajian kita. Okay. Dalam soal selidik, dia ada benda yang dia bukan main tanya je. Dia tanya berdasarkan daripada objektif kajian dia. Dia nak tahu apa. Yang itulah dia tanya. Yang itulah dia punya variabel dia. Okay. Merujuk kepada literatur berhubung variabel utama yang berkaitan dengan masalah kajian. Okay. Kita tengok ni, macam mana nak melaporkan kajian literatur. Melaporkan kajian literatur dengan hanya merujuk pada ekstrak kajian lepas ada tidak cukup. Okay, kalau kita ni malas sangat lah baca artikel, tengok ekstrak je. Lepas tu kita ambil cedok je daripada
Sebagai abstrak tu itu je lah yang kita nak lapu tak boleh. Kita kena baca. Kalau abstrak tu hanya sebagai pandu kita je lah nak tahu dia kena tak dengan tajuk kita. Kalau kena kita kena baca detail. Okey. Ini adalah kerana maklumat yang sampai melalui abstrak kajian ada terhad dan tidak mendapat detail pun abstrak tu. Just beritahu je. Okey. Ringkasan pada kajian kita. Pengkaji perlu juga melampau kekuatan dan kelemahan kajian-kajian tersebut secara analitikal. Okey. Kita dapat artikel-artikel ni bukan sekadar untuk merujuk je sebagai rujukannya. Kita kena laporkan dalam bentuk analytical. Apa ni artikel tu kata? Apa artikel yang kita dapat daripada artikel? Okey, semasa membuat laporan literatur, pengkaji perlu membincangkan aspek-aspek penting dalam kajian lepas. Kita nak buat kajian literatur ni, okey. Daripada sebuah artikel tu, ada aspek-aspek penting kita nak ambil. Okey. Contoh ya, melaporkan subjek kajian. Macam mana? Okey. Kita nak lapor subjek kajian. Ya, daripada artikel lepas tu. Okay. Contoh subjek kajian ini terdiri daripada 273 responden yang dipilih secara rawah daripada 7 buah kolej swasta di Selangor yang terbagi pada 2 sampel kumpulan, iaitu sampel pelajar pengurusan, pengekonomian, bla bla. Itu kena tengok dalam artikel tu dia kata apa berkaitan subjek kajian. Awak laporkan balik. Awak katalah kajian dan 2002 ini menggunakan subjek kajian siapa. Okey. Yang pertama, melapor subjek kajian. Melapor kaedah kajian. Macam mana? Mesti lapor kaedah kajian artikel tu. Macam mana? Kaedah kajian ini merupakan kajian kuasa eksperimental yang menggunakan kaedah faktorial. 2 kali 2 kali 2. Kuasa eksperimental ada banyak cara dia. Faktorial berapa kan? Faktorial berapa. Itu kena tengok balik dalam kajian tu, tengok balik dia punya penerangan. Boleh ambil. Melapor instrumen kajian. Kena lapor juga instrumen kajiannya. Kajian eksperimental ini dilakukan menggunakan reka bentuk faktorial di atas faktor kecerdasan tinggi, personality, introvert dan style yang bergantung kepada style bebas. Okey. Kumpulan responden pertama menerima latihan kemahiran. Okey. Apa instrumen ini? Latihan kemahiran. Okey. Latihan kemahiran pengiraan matematik itulah instrumen dia. Yang kedua, latihan kemahiran pengiraan aritmetik minda. Itu instrumen yang digunakan kepada 2 kumpulan ini. Kena tulis pula analisis data kajian. Dia dah guna tadi kaedah tu tadi. Instrumen dah ada, dia dah buat. Kita nak laporkan pula analisis data kajian. Cara dia nak analisis data kajian itu ialah menggunakan okey, dia dah hasil analisis. Okey, dia beritahu hasil analisis semua. Dia menggunakan ujian T multiple untuk membandingkan skor-skor min bagi ke-5 komponen kemahiran pemikiran kritikal dan menimbulkan ralat alpha eksperimental jenis type 1 alpha eksperimen error. Okay, dia ada ralat yang dia guna ujian T multiple tu ada ralat atau ketidaktepatan. So, dia nak kurangkan ralat tu, ketidaktepatan itu dan nak tingkatkan kebolehpercayaan hasil kajian, dia sepatutnya menggunakan ujian ANOVA satu hala untuk menggantikan ujian T multiple. Okay. Awak jangan risau dengan ANOVA multiple, ujian T multiple. Semua ada dalam SPSS. SPSS ada satu sistem yang kita install dalam laptop. Bila kita kata kita nak buat nak buat ANOVA, kita akan adalah klik kat mana-mana nanti akan adalah tata cara. Okay, klik dekat button tu dia akan keluar. Terus generate hasil kajian. Daripada hasil kajian tu kita tengok. Okey ke tak? Tally ke tak dengan buku-buku daripada Creswell ke Chua ke ya kan? Yang pakar-pakar dalam analisis ni. Kalau macam tak kena je kan, tak betul je. Okay. Adalah something. Kita kena tengok balik kita punya test sesuai tak dengan data kita. Okay. Kemudian kita nak lapor hasil kajian. Kita nak analisis tadi, dah tahu analisis kita nak lapor. Okey. Tentu, hasil kajian DAN 1989 menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pengambilan makanan seimbang ataupun je lelaki M dan pekerja perempuan M.
Okay, yang M 3.2 ni jangan risau. Yang ni ada dalam data yang kita generate daripada SPSS nanti. Bukan kita yang nak kira ni guna calculator tak. Semua sistem yang buat. Kita keluar letak aja kat sini. Janji kita faham nak baca macam mana. Okay, contoh 2. Data kajian menunjukkan bahawa nilai pengambilan nikotin remaja lelaki ada secara signifikan lebih tinggi daripada perempuan. Okay, yang ini hasil kajian ni semua dah ada dalam artikel dia. Kita cuma ambil je dan masuk ke dalam part literature review kita. Okay. Okay, ini melaporkan secara keseluruhan. Okay, dalam artikel tu kita dah dapat dah tadi apa dia tadi? Apa nama yang tadi yang mula-mula tadi? Lepas tu ada beberapa step tadi kita dapatkan cara nak lapor, analisis apa semua kan. Okay, kita rangkumkan dia, kita laporkan secara keseluruhan. Okay. Dia kata beberapa saintis okay, ini kita dapat 3 tadi kan. Dan Florina tadi kan, kita gabungkan dia. Apa yang dia katakan? Gabungkan dia punya laporan secara keseluruhan. Beberapa saintis, Fiat, Henning, Bumper dan Duru mencadangkan bahawa style pemikiran otak ini kita rangkumkan yang pendapat sama. Kalau ada pendapat bertentangan, kita rangkumkan dalam perenggan yang lain. Yang ini pula menolak. Dia ni menolak pula. Yang dia ni menyokong dan mengatakan bahawa setuju dengan ini. Okay. Okay, ini melaporkan kekuatan dan kelemahan hasil kajian lepas. Kita nak tengok apa kekuatan dia, kajian lepas tu. Artikel orang tu apa kekuatan dia. Okay. Kekuatan dia kesesuaian saiz sampel yang digunakan. Ini awak kena fikir sendiri lah. Analisis sendiri. Awak rasa okey tak kaedah dia guna tu? Kan? Laporkan kekuatan dan kelemahan kajian lepas secara kritikal. Okey. Kritikal ni awak sendiri analisis artikel tu. Okey ke tak ni? Artikel ni macam lemah tang ni je. Hasil pun macam tak best je kan. Awak kena justify lah kenapa awak rasa dia tak best. Okay, melaporkan kajian literatur kena ada rujukan dalam laporan kajian. Okay, di belakang tesis, penulisan tesis tu kena ada rujukan. Okay, rujukan kena guna APA. APA start, American Psychological Association. Selain daripada APA ni tak boleh. Sekarang kita menggunakan 7 edition, edisi ke-7. Ada sedikit perubahan dengan sebelum ni kita guna APA 6. Okay, kita tengok beza dia APA 6 dalam 2019. What student do when they consider failure in collaborative task? APA ni, okay. Okay, kita tengok perbezaannya. Dekat DOI dengan bawah ni HTTP DOI. Kalau sebelum ni dia hanya, kalau APA 6 dia hanya tulis DOI je. Kalau dia APA 7 ni dia kena tulis website ni. Bila dia klik terus pergi dekat artikel. Yang itu bezanya APA 6 dengan APA 7. Ada banyak lagi beza dah. Awak boleh tengok artikel. Kalau saya sempat saya akan upload APA 7 edition dalam bentuk PDF di LMS. Nanti awak boleh rujuk kat situ cara penulisan. Dia banyak kategori. Sama ada menulis, macam mana nak menulis seorang je penulis artikel, macam mana gaya nak menulisnya kalau 2 orang yang tulis artikel, 3 orang yang tulis artikel, 4 orang yang tulis artikel. Macam mana nak tulis artikel daripada maklumat daripada rujukan daripada buku, majalah, conference. Okay, ada yang perkataan italik, ada yang tegak, macam tu. Boleh rujuk dalam tu nanti. Tak apa awak boleh buka, ada PDF dia. Okay. Okay, ini contoh. Kalau saya edition ni, okay. Dia kata, biasanya nama, kita ambil nama akhir lah. Kalau macam artikel saya Haiza Hayati Baharudin. Dia akan bubuh nama ayah tu, Baharudin #h. Kalau nama saya, dia tak kira orang Melayu ke India ke Cina, dia ambil nama belakang tu. The last name dia ambil. Okay, Baharudin #h. Tu dia buat tahun. Tu titik. Lepas tu the spiritual world of a Hakka village. Title of article. Title of article, tulisan tegak. Yang bawah tu Taiwan Journal of Southeast Asian Study. Tu nama jurnal, tulisan sengit.
italic ya, tulisan sengit. Ingat tu. Okay. Tajuk artikel tulisan tegak, nama jurnal tulisan sengit. Sampailah ke volume nombor 4 tu. Itu volume nombor 4 tu. Volume nombor 4 dia pun sengit juga. Dalam kurungan itu ialah isu keberapa. Ini semua ada dalam artikel tu. Kita tengok dekat dia punya header tu ada tulis isu keberapa, nama jurnal dan sebagainya. Lepas tu yang hujung tu pages. Muka surat berapa-berapa. Maklumat ni semua ada dalam artikel. Dekat artikel tu ada dia dah siap tulis dah. Siapa penulis, apa tajuk dia, siapa jurnal mana, volume berapa, isu berapa dan pages berapa. Okey, ni cara menulis. Okey, ini cara melaporkan dalam laporan kajian. In-text citation. Okay. Macam mana nak tulis? Dalam teks, body text dalam thesis dengan tulis dekat ni kan. Dia punya orang kata cara nak tulis dalam teks lah, dalam karangan kita tu. Senang cerita kan. Okay, dia ada dua jenis ya. Satu in-text citation, paraphrase. Dua in-text citation, direct quote. Okay. Kalau in-text citation paraphrase ni ialah start, contoh dia macam tu, start and what 2000. Explain that. Okay, explain that. Okay, maknanya kita ulas balik quotation dia. Apa yang dia cakap tu kita ulas balik dalam gaya bahasa kita. Okay. Kalau direct quote, kita ada apostrophe, tanda dua kat atas tu, makna kita copy balik apa ayat dia. Jadi isu tau kalau awak ambil rujukan bahasa Inggeris, lepas tu dalam thesis awak ulas balik dalam bahasa Melayu tapi awak guna kata macam dia beza dia ya. Okay, paraphrase ni depan dia nama orang yang tulis tu. Start and white mesti berbuka depan. Kalau direct quote, nama dia mesti di last sekali. Seolah-olah dia yang bercakap. Jadi isu ya kalau awak direct quote. Direct quote macam ni dia kata dalam bahasa Inggeris kan non-restrictive, relative close, parenthetic. Dia tulis bahasa Inggeris kan. Start dengan what ni mana tahu cakap Melayu. Kita quote lah, ambil lah bahasa Inggeris dia tu. Kita quote lah titik koma dua kat atas tu, maknanya kita ambil apa yang sebiji dia cakap. Kita tak ubah bahasa dia. Okay. Dia akan jadi isu nanti bila kita ubah bahasa dia, kita translate. Bila penilai tanya, yang si start dengan what ni bukannya orang Melayu je ni, dia boleh tahu cakap Melayu. Salah dah cara penulisan kita tu. So, untuk langkah keselamatan, boleh buat paraphrase. Tak perlu buat quote. Lagipun kalau quote ni kita ambil perkataan yang digunakan tu, akan jadi plagiarism nanti. Bila dia check plagiarism, dia kata, ni orang ni dah pernah guna. Owner dia dah pernah guna. Okay. So, better guna paraphrase. Nama dia dekat depan, explain that, start and what, menyatakan bahawa, itu boleh guna ayat kita. Cara penulisannya macam tu, boleh rujuk.